Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam perbincangan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. Jadi untuk perbincangan hari ini kita akan lihat tajuk tangent, pelajaran tingkatan 4, tajuk tangent, dan kita nak lihat macam mana contoh penyelesaian bagi dua bulatan yang bersentuhan. Sebelum ni kalau anak-anak murid cikgu tengok di dalam YouTube ataupun di dalam klip tutorial yang lain, cikgu telah terangkan tentang bagaimanakah ciri-ciri bagi dua bulatan yang bersentuhan dalam perbincangan tangent. Iaitu ada dua ciri untuk kita refresh balik. Pertama sekali, bentuknya bersentuhan di luar pada satu titik tangent A. Yang kedua, sifatnya ialah bersentuhan satu di luar, satu di dalam. Okey. Di luar, satu di dalam, dan bersilang pada titik tangent A juga. Okey, ini saja dua bulatan yang bersentuhan, satu di luar, satu di dalam. Dan hari ini kita nak lihat macam manakah kita nak selesaikan satu soalan yang mana kita terpaksa rujuk ciri-ciri yang ada supaya dapat digunakan dalam penyelesaian soalan kita. Soalan ini cikgu ambil daripada buku Local Publication. Terima kasih, pinjam soalan. Dan kita teruslah kepada perbincangan kita. Okay, apa yang perlu murid-murid lakukan untuk memulakan langkah menyelesaikan soalan ini? Yang pertama murid-murid kena tahu, anak-anak murid cikgu kena tahu bahawa bila nak selesaikan soalan tangent, lukis dahulu bulatan yang diberi pusat, tahu lokasi pusat dan ada jejari. Bermakna ada pusat, ada jejari, bolehlah lukis bulat. Lalu kat sini kalau kita lihat, kita ada 4 bulatan yang perlu dilukis. J35, jejari 90 bulatan, jejari 20, jejari 50. Jejari 35 ada pusat bulatan, ada jejari. Ya, yang ini boleh lukis. Jejari 90 ada jejari, tidak menunjukkan pusat bulatan. Kena cari. Tak boleh lukis lagi. Ketiga, J20 ada pusat, ada jejari. Ya, yang ini boleh dilukis. Boleh dilukis sebab diberi lokasi pusat bulatan dan ukuran jejari. Keempat, J50 jejari diberi, pusat tak beri, tak boleh lukis. Jadi kita boleh lukis 35 dan 20. Kita lukis sekarang. Pertama sekali kita buat dulu garisan unjuran. Satu garisan unjuran. Kemudian kita lukis unjuran. Kita ambil 35 mm ukur komposit. Yang terlukis buat bulatan 35. Okey, siap satu. Jadi, kemudian kita pergi kepada membina bulatan J20. Jadi jarak daripada pusat ke pusat, jarak dia ialah 85 mm. Pusat ke pusat. Lalu kita ukur, pergi mendata, kita ukur 85 mm. Okey. So di sini ialah kedudukan, kita buat satu garisan di mana pusat bulatan J20 ada. Tetapi adakah J20 berada di atas garisan ini? Tidak. Sebab lokasi pusat bulatan J20 ialah 15 mm di atas daripada aras yang kita bina, 15 mm. Lalu di sini kita kena binalah 15 mm, ukur 15 mm, kita tandakan, barulah boleh lukis. Ambil yang terlukis, ukur 20 mm, kita buat bulatan, barulah boleh lukis bulatan. Okey? Dah. Selesai dua bulatan yang diberi pusat dan jejari. Dua bulatan diberi pusat dan jejari. J35 dan J20. Seterusnya, kita selesaikan. Macam mana kita nak lukis seterusnya bulatan J90? Di sini, bila tak beri pusat bulatan, kita kena cari pusat bulatan. Dan nak cari pusat bulatan, kita kena lihat hubungan dia berdasarkan ciri yang kita tahu. Hubungannya dengan bulatan yang bertangent dengan bulatan J90. Dia bertangent di mana? Bulatan J90 bertangent dengan pada titik A dengan bulatan J35. J90 bertangent dengan bulatan J20 pada titik B. Lalu kita kena lihat hubungan dia dengan 35, hubungan bulatan 90 dengan bulatan 20. Kita lihat satu-satu. Apakah sifat bulatan J90? Hubungan dia bersentuhan dengan J35 sebab dia bersentuhan secara tangent. Adakah sifat dia bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua? Bersentuhan di dalam, di luar atau di dalam? Okey, kalau awak tak berapa nampak, kita boleh sketch. Kemudian kita buat bulatan 90, ni 90, yang ini bulatan 35. Oh cikgu, bersentuhan di dalam cikgu.
Bila bersentuhan di dalam, kita gunakan maklumat ini untuk mendapatkan pusat bulatan 90. Gunakan maklumat itu. Maklumatnya ialah hasil tolak jejari antara pusat bulatan, jarak dia ialah hasil tolak jejari. Lalu kat sini nak dapat pusat bulatan J90 yang mana lokasi pusat berada di sini, kita kena tolak jejari sebagai clue yang pertama. Tolak jejari. 90 tolak 35 dapat berapa? 55 mm. Lalu ukur daripada pusat bulatan mengikut jarak antara pusat bulatan pada ciri kita. Ukur 55, kita plot. Satu. Ukur berapa? 55. Sekarang selesailah hubungan kita dengan bulatan J35. Lihat bulatan yang kedua dengan J20 pada titik P. So J20 ini kalau kita sambung bagi J90, kita lihat masih lagi sifat dia bertemu di dalam. Lalu nak dapatkan clue bagi pusat bulatan ialah hasil tolak jejari. 90 tolak 20. Sekali lagi kita buat. 90 kita tolak 20. Daripada pusat bulatan 90 tolak 20 70. Ukur 70 daripada pusat kita plot. So jarak dia ialah berapa? 70. Dapat persilangan tak? Bila awak selesaikan dua maklumat ini, awak akan dapat titik persilangan. Inilah pusat bulatan bagi O90. Jangan lukis lagi. Jangan lukis. Kita gunakan maklumat seterusnya supaya jawapan kita tepat. Apa maklumat seterusnya? Pertama ialah hasil tolak jejari. Yang kedua, pusat sambung pusat, kita akan dapat tangent point dalam garis lurus. Garis lurus. Pertama sekali jarak pusat. Yang kedua garis lurus. Pusat sambung tangent point dalam garis lurus. Lalu kita kena buat kat sini. Pusat sambung pusat. Kita extend. Okey. Dia akan melalui bulatan 35. Penghujung pertemuan tersebut inilah titik A tangent. Inilah titik A kita secara tepat. Begitu juga kita buat pada bulatan J20. Pusat sambung pusat bulatan J20. Kita akan melalui satu titik. Titik persilangan tersebut ialah titik B. Ini ialah tangent bagi pertemuan 90 dan bulatan 20 secara tepat. Lalu apabila dah dapat A dan B, dengan menggunakan pusat bulatan yang awak perolehi, awak plot 90 mm berjejari di A atau di B sama. Kita plot dan kita akan dapat lengkung J90 secara tepat, bermula di A, tamat di B. Jangan lebih. Awak buat lebih, salah. Jangan buat lebih. Okey. Ini kaedah yang betul untuk mencari jejari 90. Okey, selesai. Sekarang yang tinggal ialah nak menyelesaikan jejari 50. Jejari 50 juga sama. Yang terakhir, dia tidak diberi pusat bulatan. Jejari diberi. Dan kita tahu bahawa daripada lukisan dia bersilang dengan bulatan pada titik B dan titik C. Tangent dengan titik B pada bulatan 35 dan tangent dengan bulatan 20 pada titik C. Okey, kita gunakan maklumat ini. Bila kita extendkan lukisan, sekali lagi bulatan di sini, bulatan J50 kita extend. Kita tahu pusat bulatan mungkin di sini dan pertemuan dia mengikut ciri yang pertama, bersentuh di luar. Sekali lagi, kita gunakan maklumat ini untuk kita selesaikan mencari dua clue daripada mencari pusat bulatan. Okey, clue yang pertama hasil tambah jejari. Okey, clue yang pertama hasil tambah jejari. Saya padam untuk yang kedua ni supaya kita nak lihat fokus. Padam yang pertama. Saya nak fokus kepada mencari bulatan yang kedua, J50. Okey. Sekarang saya fokus mencari bulatan yang kedua. Maklumat dia ialah hasil tambah jejari. So daripada clue yang pertama, hasil tambah jejari dengan bulatan 35 tambah 50 plot 85 mm. Dan seterusnya daripada yang kedua hasil tambah jejari 20 tambah 50 70 mm. Kita plot. Okey, kita dapat dua plot. Satu
35 tambah 50, 85 mm. 35 tambah 50, 85. Kita plot 85. Kita plot 85 mm. Bermakna ukuran dia ialah 85 mm. Yang kedua, kita plot 70 mm kerana hasil tambah dia jari di antara 50 dan 20 adalah 70 mm. Okey, lalu kita dapat titik persilangan. Sama macam yang tadi. Cuma untuk J50 persilangan dia persentuhan secara luaran. Okey, dah dapat persilangan, kita dapat persilangan. Inilah O bagi J50. Cikgu boleh lukis ke cikgu? Belum lagi lukis. Belum lagi. Kita kena cari titik tangent B dan C. Macam mana cari titik tangent? Pusat sambung pusat. Pusat sambung pusat melalui tangent point. Okey. Bila bersilang dengan bulatan 35, inilah titik B awak. Pusat sambung pusat. Yang mana melalui bulatan 20, itulah tangent point awak C. Okey, kita dah dapat tangent point B, tangent point C. Dengan pusat bulatan J50, kita dah dapat tangent point. Inilah jari dia. Guna komposit yang terlukis, awak tanda di sini dan bermula di B, awak boleh plot, hitamkan sampai ke C saja. Okey. Kemudian awak lengkapkan bulatan 35, hitamkan daripada B, plot, hitamkan objek tanda sampai A. Begitu juga 20 mm daripada C, 20 mm awak plot B. Okey. Jadi sekarang kita telah selesaikan soalan contoh soalan dua bulatan bersentuhan yang mana kedua-duanya ada melibatkan bersentuhan di luar bagi J50 awak dan bersentuhan di dalam J90 awak. Dan kadang-kadang soalan dia akan bagi ciri satu bulatan bersentuh di luar, satu bulatan bersentuh di dalam. Jadi jangan keliru. Kita lihat ciri dan kita lihat bentuk persentuhan tersebut dan kita gunakan ciri yang kita ketahui untuk selesaikan soalan. Okey, selamat mencuba dan boleh cuba soalan-soalan yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.